Puteri, seterusnya pimpinan sayap-sayap wilayah persekutuan Datuk Mariani, Saudara Raslan, Saudari Syarifah Aminah, Datuk Nordin, Div-Div kehormat, pimpinan bahagian wanita, pemuda, puteri, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ada dengan limpah dan izinnya pada malam ini 1 hari bulan Ogos kita membuka tirai persidangan perwakilan bahagian-bahagian UMNO. Ini menjadi musim politik yang paling penting dalam Parti Keramat UMNO, di mana 191 bahagian daripada Perlis, Johor sehinggalah ke negeri di bawah Bayu Sabah berhimpun. Parti terbesar, Parti Melayu yang terbesar, bukan hanya di Malaysia, tetapi Parti Melayu yang terbesar di dunia. Parti yang menentukan bukan hanya hala tuju partinya sendiri, tetapi parti yang menentukan hala tuju kepimpinan negara. Parti yang masih lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan untuk menerajui kerajaan Malaysia. Keluarga UMNO ini sejak 70 tahun dahulu adalah wadah yang menjadi satu platform yang sangat penting untuk orang Melayu dan juga umat Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, UMNO tidak bergerak keseorangan. Kita bergerak bersama dengan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional. Kita bergerak bersama dengan parti-parti komponen yang mewakili kaum-kaum, bangsa dan juga agama-agama yang lain. Dan sejak merdeka lagi, UMNO dan Barisan Nasional masih lagi memerintah. Dan tugas dan tanggungjawab kita sebagai pewaris perjuangan adalah untuk memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional terus memerintah negara Malaysia selama-lamanya. Tahun ini tuan-tuan dan puan, kita bersidang dalam keadaan yang jauh berbeza daripada tahun yang lepas. Kalau tahun lepas kita bersidang dalam keadaan yang sedikit gelisah, kita bersidang dalam keadaan yang sedikit ketidakpuasan hati dengan isu-isu semasa, pelbagai kontroversi yang menggegarkan politik tanah air, dan kita bersidang dalam keadaan tidak ketentuan yang sangat-sangat tinggi ataupun high uncertainty pada tahun yang lepas. Dalam tempoh masa setahun, kita dalam Perhimpunan Agung UMNO telah sama-sama sebulat suara telah membuat keputusan di pentas Perhimpunan Agung UMNO agar kita menyatakan sokongan parti, sokongan daripada wanita, daripada pemuda, daripada puteri. Walaupun kita berdepan dengan lautan yang bergelora, walaupun kita berdepan dengan badai yang begitu bergelora, tetapi kita telah tekad menyatakan kebersamaan kita dalam Perhimpunan Agung yang lepas, bahawa kita berdiri teguh di belakang Presiden Parti Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada waktu itu kita tak tahu. Pada waktu itu Perhimpunan Agung kita tak tahu destinasinya ke mana. Sebab Presiden kata bagilah peluang untuk beliau selesaikan segala kebelut dalam pentadbiran kerajaan. Bagilah peluang kepada beliau untuk selesaikan segala isu-isu yang telah dibangkitkan dan sebagainya.
Dan kami sebagai ahli parti yang taat, setia kepada perjuangan, taat dan setia kepada kepimpinan, kami telah memberi peluang kepada Presiden untuk melaksanakan tugas beliau untuk memastikan bahawa bahtera UMNO dapat terus diperkukuhkan lagi. Tak sampai setahun, tuan-tuan dan puan, tak sampai setahun semenjak Perhimpunan Agung UMNO, setahun semenjak mesyuarat perwakilan UMNO bahagian yang lepas, dan kita tengok apabila kita diuji oleh rakyat awal ini, sejauh mana kita telah berjaya untuk memulakan proses pemulihan kepercayaan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Bermula dengan pilihan raya negeri di Sarawak, walaupun UMNO tidak ada di situ, tetapi kita telah bantu rakan-rakan kita untuk melihat bahawa di negeri Sarawak kita telah mencapai satu kemenangan yang luar biasa bagi Barisan Nasional. Kalau di situ ramai yang kata itu Sarawak bukan Semenanjung, ukuran mereka berbeza daripada kita di Semenanjung. Ditakdirkan pula kita ada dua pilihan raya kecil, satu di Sungai Besar dan juga satu di Kuala Kangsar. Dua-dua kawasan, tuan-tuan dan puan, di mana kita menang sikit saja. Kita menang sikit saja dalam pilihan raya umum yang lepas. Sungai Besar, kalau tak silap saya, tak sampai 400 undi majoriti kita dalam PRU yang ke-13. Kuala Kangsar tak sampai 2,000 majoriti kita pada PRU 13. Ada yang ramalkan bahawa kali ini dengan pelbagai isu dan sebagainya, kita mungkin akan kalah dalam pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Tetapi UMNO sekali lagi tampil ke hadapan dengan kebersamaan kita, perpaduan kita bersama dengan Presiden. Kita telah buktikan kemenangan dengan majoriti yang lebih besar. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan, bila kita menunjukkan kebersamaan kita, bila when we are together, bila kita bersatu, kita mampu berdepan dengan apa saja cabaran yang berada di depan mata kita. Bila kita nyatakan sokongan kita terhadap Presiden bukannya sokongan yang buta-tuli, bukan kita memberi sokongan tanpa kita sendiri melihat kepada isu yang depan mata kita. Saya percaya dan yakin, saya dengar ucapan daripada generasi muda Putrajaya tadi, daripada ketua pemuda, daripada ketua puteri, kedua-duanya nyatakan bahawa jangan kita leka. Jangan kita anggap bahawa kemenangan di Sungai Besar, di Kuala Kangsar adalah tanda sokongan mutlak rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Itu adalah reminder yang cukup bagus supaya kita tidak overconfident, supaya kita tak anggap bahawa rakyat sudah mula kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya rasa belum lagi kita pulih 100%. Tetapi tidak boleh juga kita nafikan bahawa kebangkitan awal sudah pun kita melihat. Kebangkitan awal yang pada tahun lepas kita rasa impossible, mustahil berlaku, sudah pun berlaku. Dan apabila kita melihat dengan kebangkitan awal ini, saya percaya dan yakin kita gemelingkan tenaga kebersamaan wanita, pemuda, puteri, induk, insyaAllah kita akan dapat kemenangan yang besar dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya cakap sedemikian bukan overconfident, tetapi kalau kita susun strategi, tuan-tuan, saya percaya dan yakin kita boleh bangkit. Putrajaya ini menjadi salah satu contoh kebangkitan. 2008 berbanding dengan 2013. Apa yang berlaku di Putrajaya? Kalau tak silap saya, 2008 yang berhormat mulia Datuk Seri Tunku Adnan menang tak sampai 3,000 majoriti. 2,600, 1,700, lebih kurang begitu. Tetapi pada tahun 2013, beliau berdepan dengan cabaran yang lagi besar. Saya rasa semua yang ada di sini masih lagi ingat. Bukan calon-calon yang dihantar ke sini. Seorang naik presiden PAS, seorang yang ada nama besar di negeri Kelantan. Kononnya sebab ramai pengundi di Putrajaya kononnya daripada Kelantan, ya. Dan ada sentimen pada tahun 2013 bahawa penjawat awam dan sebagainya mungkin akan memberi undi kepada parti lawan dan bukannya Barisan Nasional. Tetapi dengan kebersamaan yang ada di Putrajaya, bagaimana kita berkhidmat di sini, bagaimana parti kita bergerak, bagaimana kita mendampingi penjawat awam di sini, bagaimana kita buat engagement dengan penduduk Putrajaya,
2008 hanya 2.700 saja kita menang. Tetapi Putrajaya pada tahun 2013, kalau kawasan lain, banyak kawasan lain majoriti turun, tuan-tuan, Putrajaya antara kawasan parlimen majoriti naik 2 kali ganda, double its majority. So kita boleh belajar daripada Putrajaya. Di kalangan kawasan-kawasan parlimen, Putrajaya double its majority. Antara kawasan parlimen, contoh bagaimana dalam keadaan 2013 semua kawasan turun majoriti, Putrajaya boleh naik. We can learn from Putrajaya what you did here. Satu lagi kawasan parlimen yang naik 3 kali ganda di Negeri Sembilan, tuan-tuan, adalah Parlimen Lembau. Cari parlimen, kalau tak kenal, saya kenal ahli Parlimen Lembau. Saya boleh bagi nombor telefonnya. Jadi tuan-tuan, inilah kunci kejayaan kita. Sometimes kita rasa we are going through a tough time. Memang betul. Ya, tadi apa yang disebut oleh Ketua Puteri tadi adalah luahan hati orang muda. Luahan hati orang muda yang nak melihat pembaharuan dalam UMNO, yang nak melihat supaya kita lebih mesra rakyat, yang nak melihat supaya kita lebih mendampingi rakyat. Saya percaya dan yakin itu adalah luahan yang ikhlas. Sama juga Tom tadi. Tom sebut bahawa we have not recovered fully. Memang betul, kita tidak recover fully. Tetapi yang pertama, kita kena ada keyakinan diri. Kita mesti ada self-confidence yang kita boleh pulih 100% dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau kita sendiri sebagai orang UMNO tidak yakin, kalau kita sendiri sebagai orang UMNO, bila kita cakap dengan orang lain, dalam perbualan kita, dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita sendiri kata susah nak menang dalam pilihan raya yang akan datang. Kita sendiri tidak ada keyakinan diri, kita sendiri tidak ada self-confidence. Orang luar, bukan ahli UMNO, dia akan bawa cerita, dia kata saya jumpa dengan ketua cawangan UMNO, dia sendiri kata tak boleh menang. Dan dia akan gunakan sentimen tersebut. Orang UMNO sendiri tidak yakin dengan kemenangan, tak payah kita beri sokongan kepada UMNO. Kita perlu ada winning mentality. Bila kita ada winning mentality, bagi keyakinan kepada orang ramai. Bukan kita overconfident, kita kata bukan kita terlalu yakin. Tetapi kalau kita teruskan kerja kita, kalau kita teruskan perkhidmatan yang terbaik yang diberikan kepada rakyat, insya-Allah kita akan dapat mandat daripada rakyat. Itu winning mentality yang perlu ada pada UMNO pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, yang kedua, kita kena berani. Kalau yang pertama perlu kita ada winning mentality, yang kedua mestilah kita berani. Kita berdepan dengan satu keadaan yang sangat-sangat mencabar pada hari ini. Yang keluar parti bukan calang-calang orang. Yang keluar parti timbalan presiden. Yang keluar parti naik presiden. Yang keluar parti bekas menteri besar. Yang keluar parti bekas presiden parti. Bukan kecil namanya. Nama-nama yang besar dalam politik tanah air. Nama-nama yang besar dalam parti UMNO kita sendiri, dalam sejarah kita. Hari ini mereka kata mereka akan tentang UMNO habis-habisan. Mereka akan tumbuhkan parti baru untuk menarik minat dan sokongan orang yang mengundi UMNO supaya bersama dengan perjuangan pembangkang. This is a direct challenge to us. Ini adalah cabaran secara langsung kepada perjuangan kita. Dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, tak boleh kita leka lagi. Kita kena bangkit. Kita kena bangkit kerana yang berdepan dengan kita bukan kecil anak, tetapi orang besar. Orang besar yang nak memusnahkan perjuangan kita. Orang besar yang nak memusnahkan perjuangan UMNO. Sebab itu perlu kita, wanita, pemuda, puteri semua bangkit untuk memastikan bahawa kita mempertahankan parti keramat UMNO daripada mereka. Dan saya percaya dan yakin boleh kita buat, tuan-tuan. Sebab bagi saya yang keramat parti bukan individu. Yang keramat adalah parti, bukan individu. The moment mereka keluar daripada UMNO, mereka keluar daripada wadah perjuangan bangsa Melayu, maka saya percaya dan yakin orang Melayu juga tidak akan bersama dengan mereka. Kita tengok satu ketika dahulu sejarah kita menunjukkan bahawa pengasas parti, jangan kita cakap soal bekas Presiden Tun Mahathir, pengasas parti, the man who founded UMNO, almarhum Dato' Onn Jaafar, pengasas parti yang dipertua Presiden
Parti UMNO yang pertama. Apabila beliau keluar daripada UMNO, menubuhkan parti negara, beliau tidak dapat sokongan daripada orang Melayu. Kerana orang Melayu sayangnya pada perjuangan, sayangnya pada parti. Ya memang kita sayang pemimpin, ya memang kita mempertahankan pemimpin, tetapi apabila pemimpin itu memisahkan dirinya daripada perjuangan UMNO, daripada parti keramat, daripada wadah Melayu ini, maka tidak ada tempat bagi mereka dalam perjuangan Melayu. Sebab itu tuan-tuan puan, sebagai generasi muda, wanita, semua yang ada pada hari ini, kesetiaan kita kepada Presiden yes, tetapi yang kita mempertahankan adalah perjuangan keramat UMNO. Saya yakin dan percaya mereka akan cuba apa saja untuk mendapat sokongan daripada orang Melayu. Tapi kita kena ingatkan kepada orang Melayu, pengundi Melayu, bahawa parti yang telah memperjuangkan hak, parti yang telah memajukan bangsa, parti yang telah menegakkan syariat Islam selama 70 tahun, tidak lain tidak bukan parti keramat UMNO, dan itulah yang perlu kita pertahankan. Boleh ke tidak? Alhamdulillah. Inilah semangat yang perlu ada pada kita. Semangat yang perlu ada pada kita. Dan ini apabila kita berdepan dengan mereka, tak kira lah mereka siapa, Tun siapa ke, Tan Sri siapa ke, Datuk Sri siapa ke, kita berani untuk berdepan dengan mereka. Kerana kita pegang kepada perjuangan parti, kerana kita percaya bahawa parti above the individual, parti mengatasi individu. Selagi kita pegang kepada parti, selagi kita bersama dengan wadah istimewa keramat yang bernama UMNO ini, insyaAllah kita akan buktikan bahawa orang Melayu akan tetap bersama dengan kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, adalah kebersamaan kita dalam parti. Ini masa untuk kita menunjukkan perpaduan dan kebersamaan. Saya cakap istilah kebersamaan ini sebab pimpinan kita memerlukan kita bersama dengan mereka. We have to be with the leadership dalam keadaan hari ini. Kita tengok bahawa apabila keadaan sudah mula reda, tiba-tiba meletup lagi isu yang baru. Isu yang baru yang bagi saya melihat mungkin ada muslihat, mungkin ada agenda yang tersirat. Kenapa dipersembahkan sebegitu rupa? Kenapa seolah-olah satu tuduhan, satu siasatan yang berbentuk tuduhan dipersembahkan seolah-olah itu adalah fakta yang benar? Ya, Ketua Wanita Wilayah Persekutuan Datuk Mariani, you are a lawyer, presented as though it's a fact. Seperti itulah hukuman yang diberi, itulah kebenaran. Sedangkan itu cuma hasil siasatan sahaja yang masih lagi perlu dibuktikan di mahkamah, yang masih lagi perlu dibicarakan, yang masih lagi perlu ditunjukkan bukti, yang masih lagi perlu dipertahankan oleh individu-individu yang tersebut dalam siasatan tersebut. Tetapi malangnya rakyat, bahagian daripada rakyat kita menganggap bahawa itu kebenaran. Oh, kalau dikeluarkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat, pasti ini adalah 100% betul. Tuan-tuan dan puan, inilah kita berdepan dengan keadaan seperti ini, di mana prejudis, bias terlalu tinggi. Sebab itu kita perlu ada kebersamaan. Jangan kita di kalangan kita kata, ini Department of Justice Amerika Syarikat dah keluarkan bukti bahawa sekian-sekian ini berlaku, sedangkan kita lupa bahawa everybody is innocent until proven guilty. Sehingga kita dibuktikan salah, kita tidak salah. Setiap orang ada hak untuk dibicarakan di mahkamah. Jangan kita pula dalam UMNO yang kata betul. Ya betul lah. Apa yang Dr. Mahathir kata betul, apa yang Tan Sri Mahyudin kata betul, ini disahkan oleh Amerika Syarikat. Inilah masa kita fikir, guna akal kita, dan juga guna semangat kebersamaan dengan Presiden kata nothing has been proven yet. Kita kena berani, walaupun dikecam, walaupun dicemuh dalam media sosial kata ini semua UMNO, balaci-balaci, macai-macai UMNO dan sebagainya. Tak apalah, kita jadi balaci, kita jadi macai, tak apa. Sebab apa? Kebersamaan dengan Presiden kita cuma menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Kita kena berani. Dan dalam konteks Putrajaya ini satu cabaran yang besar. Sebab sini saya melihat pilihan raya yang akan datang,
adalah pilihan raya di mana satu battlefront yang besar akan wujud di kawasan-kawasan bandar dan pinggiran bandar. Saya percaya dan yakin insya-Allah kekuatan kita di Sabah, kekuatan kita Barisan Nasional di Sarawak, kekuatan kita di kawasan-kawasan luar bandar, walaupun kita tidak neka, walaupun kita tidak overconfident, tetapi saya percaya dan yakin insya-Allah kita akan dapat mempertahankan sokongan UMNO di kawasan-kawasan tersebut. Yang akan menjadi frontline, yang akan menjadi battleground yang penting adalah kawasan-kawasan bandar. Bukan kerana pengundi di bandar sahaja, tetapi orang yang duduk di bandar yang akan balik mengundi di kawasan-kawasan kampung mereka. Saya di Rembau ada ramai pengundi yang duduk, yang tinggal, yang bermastautin di Lembah Kelang. Kalau kita tidak tackle kumpulan ini, bukan setakat di Lembah Kelang kesan undinya, tetapi juga di kawasan-kawasan di mana mereka, kawasan asal mereka. Mereka akan balik dan mereka akan bawa bersama dengan mereka ideologi mereka, pemikiran mereka, cerita daripada bandar yang boleh mengubah persepsi masyarakat luar bandar. Jadi kalau kita tidak ada fokus di kawasan bandar, kalau kita tidak ada fokus di kawasan seperti Putrajaya ini, maka kita akan berdepan dengan satu wave, gelombang, reverse wave. Bukannya daripada luar bandar datang ke bandar, tetapi tsunami yang akan datang daripada bandar ke luar bandar. Sebab itu kita kena ambil berat soal isu ini. Di Putrajaya kita berdepan dengan penjawat awam. Jangan hari ini kita ingat penjawat awam, mereka dengan otomatik sokong UMNO dan Barisan Nasional. Satu ketika dahulu penjawat awam mungkin dia rasa kerajaan ini sinonim dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi hari ini mereka kata apa? Mereka kata UMNO dan Barisan Nasional itu parti, kerajaan itu kerajaan. Saya berkhidmat untuk kerajaan, saya taat setia kepada kerajaan semasa. Tetapi sewaktu pilihan raya sudah tidak ada kerajaan semasa. There is no more government of the day. Jadi saya ada hak untuk mengundi siapa saja yang saya nak undi. Ini mentaliti baru. Jadi jangan kita kata awak kerja dengan kerajaan, awak kena sokong UMNO dan Barisan Nasional. Kita punya cyber war, perang saraf kita kena lebih cerdik, kena lebih sophisticated daripada itu. Kita kena buktikan dua perkara. Saya melihat di sini tuan-tuan puan, ini adalah sebenarnya pertarungan yang berlaku pada hari ini. Di Putrajaya, kawasan-kawasan seperti Putrajaya adalah pertarungan antara service versus sentiment. Kalau based on service saja, berdasarkan kepada service, saya percaya dan yakin mudah Putrajaya, UMNO dan Barisan Nasional menang. Service maksudnya khidmat untuk penduduk di sini. Siapa yang tidak disentuh oleh khidmat bakti UMNO Putrajaya? Siapa yang tidak dibantu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan? Siapa yang tidak ditolong? Ya, penduduk Putrajaya mana yang tak dibantu oleh UMNO dan Barisan Nasional? Servis, saya rasa tidak ada saingan untuk UMNO dan Barisan Nasional. When it comes to politics of service, kita menang, we win. Kalau tengok parti pembangkang, saya rasa calon daripada 2013 absent, tak pernah datang Putrajaya kan? Tak datang. 2008 pun tak datang, 2004 pun tak datang. Yang ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak lain tidak bukan UMNO Barisan Nasional Tengkunan, ahli parlimen Putrajaya. Masalahnya dalam konteks pilihan raya umum, service versus sentiment. Sentiment itu datang dan sentiment itu boleh menafikan segala servis yang kita bagi. Sentiment itu datang bukannya dengan kerja kuat. Sentiment itu tidak dibina selama 3, 4, 5 tahun. Buat perjumpaan dengan rakyat, buat klinik bergerak, buat jalinan rakyat, buat squad sayang. Itu 5 years of service. Tetapi sebulan punya sentimen, datang ceramah, cakap macam-macam, boleh mengubah 5 years of service. Sebab itu kita kena bagi perhatian kepada politik of sentiment. Kalau kita tak bagi perhatian kepada politik of sentiment, segala 5 tahun kita buat servis boleh dipadamkan dengan sebulan
negatif sentimen yang datang dari dalam campaign. Sebab itulah tuan-tuan, perlu kita melihat kepada penerangan kita. Perlu kita tackle isu. Ini penting. Kadang-kadang dalam UMNO kita avoid isu. Kita kata tak apalah. Selagi kita bagi servis, selagi kita bagi perkhidmatan yang terbaik, kita jaga kebajikan, kita jaga orang sakit, kita pergi kenduri, kita jaga orang meninggal, kita ada. Tak perlu kita jawab isu-isu yang hot, yang sensasi, yang kontroversi. Sebab itu tak perlu kita sentuh. Yang saya risau, orang mana? Dia mungkin dia ambil servis kita, tetapi dia juga dengar sentimen. Sentimen ini tuan-tuan api dalam sekam. Kita tak nampak. Dia underlying discontentment. Dia adalah benda yang kita tak nampak. Dia adalah benda yang ada di bawah, yang bergerak di bawah, sentimen di bawah, yang hanya akan muncul waktu pilihan raya sahaja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena cari bagaimana kita dapat mengatasi sentimen negatif ini dalam keadaan pada hari ini. Saya tanya rakan-rakan, saya kata takkanlah dari segi sentimen ini kita hanya satu isu saja, satu isu yang negatif saja. Takkanlah kita tidak ada apa-apa isu yang positif dalam negara kita ini. Takkanlah apa yang Dr. Mahathir kata, Malaysia is a failed state, adalah satu kebenaran. Takkanlah kita tidak ada apa-apa kemajuan, kejayaan dalam tempoh masa 3, 4, 5 tahun yang lepas. Takkan segala-galanya adalah soal 1MDB dan sebagainya. Takkan itulah satu-satunya isu yang define Malaysia today. Sebab itu tuan-tuan, kita kena, we have to work hard. Sebenarnya banyak isu yang boleh kita bawa, yang kita cakap bahasa rakyat, memudahkan untuk mereka. Kalau dia tanya apa kejayaan kita selama ini, kita boleh jawab contohnya. Dalam 5 tahun yang lepas kita wujudkan 1,8 juta pekerjaan yang baru, new jobs. Tapi tak pernah kita cakap kita sendiri yang condemn, kita sendiri yang cakap buruk tentang kerajaan. Tak pernah kita cakap kita berjaya. Dalam keadaan hari ini terbaik di ASEAN, pertumbuhan kita 5.6%. Tak pernah kita cakap, tapi perlu kita cakap. Sebab ini positive sentiment. Kadar pengangguran kita masih kekal 3%. Walaupun di dunia sudah meningkat 5%, 6% pergi tempat lain, orang muda tak boleh dapat kerja. Di sini 1.8 million new jobs di Malaysia. Pendapatan isi rumah kita meningkat. Perkhidmatan kerajaan tuan-tuan, kalau dulu tunggu hospital begitu lama, tetapi sekarang ini masa menunggu di hospital turun 50% tahun lepas sahaja. Ini semua pembaharuan dibuat. Bekalan air 340,000 isi rumah dapat bekalan air di Sabah, di Sarawak. Dulu kata tak ada air, sekarang more than 300,000 dapat bekalan air. Jalan 5,300 km jalan baru dibina. Ini semua fakta, tetapi tak pernah kita nak ceritakan. Sebab kita rasa malas, susah kita nak ceritakan benda ni. Kita kena mewujudkan satu komunikasi dan cyber. Kalau tidak, segala-gala perbincangan dalam media sosial adalah terlalu negatif. Kalau kita tidak tawan sentimen, percayalah, service is not going to be good enough. Servis kita, kekuatan kita, iaitu servis tidak mencukupi. Kerana sentimen boleh mengatasi servis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ceritakanlah yang terbaik yang berlaku di Putrajaya dan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Saya rasa antara benda yang kita rasa boleh kita sampaikan kepada orang Putrajaya dengan mudah, perjuangan UMNO, perjuangan Kunan sendiri, perjuangan Perdana Menteri, perumahan. Saya masih lagi ingat 2-3 tahun yang lepas, masalah berbesar di Putrajaya adalah masalah perumahan. Tetapi Perdana Menteri telah umumkan projek perumahan awam 1 Malaysia di Putrajaya. 20,000 unit diluluskan, 80,000 lagi akan diluluskan, 100,000 unit untuk penduduk Putrajaya. Tetapi kita tak canangkan benda ni. Kita senyap, kita diam. So inilah antara kekuatan-kekuatan kita yang perlu kita sampaikan kepada rakyat. Selagi kita diam tuan-tuan, selagi itulah kita akan dipukul, kita akan dibedal dengan segala peluru negatif sentimen yang datang daripada pembangkang. Dan saya percaya dan yakin banyak good news
yang boleh kita bangkitkan kepada penduduk Putrajaya, kawasan bandar, insyaAllah untuk kita mengubah sentimen daripada negatif kepada positif. Tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, ini kali ketiga saya datang merasmikan sayap di Putrajaya. Pertamanya saya rasmikan pemuda di Dewan Presin 8. Waktu itu zaman Datuk Zaki jadi Ketua Pemuda. Saya rasmikan pemuda, waktu itu saya naik Ketua Pemuda. Selepas itu kalau tak silap saya rasmi di auditorium, ya, di auditorium Pemuda dan Puteri. Waktu itu dah jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Hari ini tuan-tuan, saya diberi penghormatan rasmikan wanita, pemuda dan puteri sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dia komplit, naik Ketua Pemuda, Menteri Belia dan Sukan. Setiap jawatan baru, saya dijemput untuk merasmikan UMNO Bahagian Putrajaya. Saya ucapkan terima kasih kepada UMNO Bahagian Putrajaya kerana memberi penghormatan kepada saya. Saya nak akhiri ucapan saya dengan menyatakan kenapa saya suka datang ke Putrajaya. Kenapa saya perlu datang ke Putrajaya. Tadi Datuk Khairuddin kata selalulah datang ke Putrajaya. Datuk, tiap-tiap hari saya datang ke Putrajaya. Ofis saya. Jangan risau. Saya tak ada pilihan. Saya datang ke Putrajaya, tuan-tuan dan puan, sebab inilah simbol demokrasi kita. Ini pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Kalau pilihan raya adalah temasya sukan, kalau pilihan raya adalah sukan si, maka Parlimen Putrajaya adalah sukan bola sepak. Menang keseluruhan pun, kalau tak dapat tingkat emas dalam bola sepak, ibarat tak menang langsung. Putrajaya ini adalah ibarat panji perang. Jatuhnya panji perang, kalah dan tewas bala tentera kita. Walau apapun keadaan, walau apapun cabaran yang kita hadapi dalam PRU 14 yang akan datang, simbol panji perang kita, pusat pentadbiran kerajaan persekutuan Putrajaya mesti dipertahankan dengan titisan darah. Putrajaya must be defended at all costs. Sebab inilah pusat demokrasi kita. Sebab itu tuan-tuan puan, walaupun kawasan lain penting, walaupun setiap kursi ada nilai dia sendiri, tetapi nilai simbolik Putrajaya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Saya percaya dan yakin, I know Tengkunan, saya duduk sebelah beliau dalam Rumah Menteri, saya dah lama kenal Tengkunan. Tadi apa yang Ketua Puteri sebut memang betul. Warga Putrajaya terpaksa berkongsi Tengkunan bukan hanya dengan wilayah persekutuan, tetapi dengan satu negara Malaysia sebagai setiausaha agung. Sama juga dengan Datin Sri, you have to share him with all of Malaysia. All of Malaysia, not all of Malaysian women, sorry. Yeah. Tetapi tuan-tuan, tugas kita di Putrajaya, walaupun Tengkunan sibuk di tempat lain, jaga parti kita, jaga presiden, bantu presiden, kita kena bergerak di bawah untuk memastikan bahawa PRU 14 yang akan datang, kita mempertahankan kursi penting Putrajaya ini. Boleh ke tidak? Jadi tuan-tuan dan puan yang seperti sekian, selamat bersidang. Saya mendoakan agar kawasan ini selamat, kawasan ini kekal, kawasan Barisan Nasional, dan sama-sama kita bantu pimpinan parti untuk kita pulihkan sepenuhnya keyakinan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan suara kewakilan UMNO wanita, pemuda dan puteri UMNO Bahagian Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.